forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Ustaz Ali Muda membidas jawapan daripada Ustaz Azhar Idrus berkenaan isu Ashabul Kahfi. Sebelum tu saya baca sedikit daripada page Datuk Setia Dr. Naim ni. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berasa sungguh kesal dengan kegopohan seorang pendakwah yang telah mengeluarkan bahasa kasar hingga membuat tomahan bahawa pemimpin negara sebagai sesat serta jahil ketika membincangkan ikhtibar dari kisah Ashabul Kahfi, pemuda ahli kahfi di dalam Al-Quran kepada para penjawab awam baru-baru ini. Tuduhan tersebut amatlah ekstrim serta keterlaluan. Okey, mari kita dengar bidasan daripada Ustaz Ali Muda. Dia akan kita komen macam biasa. Assalamualaikum. Saya ditanya satu keratan video, Ustaz Azhar Idrus membuat ulasan atau komen ke atas ucapan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang Ashabul Kahfi. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengkafirkan Ashabul Kahfi. Cuma beliau mengatakan bahawa Ashabul Kahfi itu hidup di zaman Kristian. Ya, ada beza khilaf ulama, khilaf pendapat ulama tentang zaman Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan mereka beragama Masihi, agama Kristian lah, Masihi, Nasara, Kristian tu sama lah, iaitu pengikut agama Nabi Isa. Ada ulama yang kata sebelum itu lagi, sebelum zaman Nabi Isa lagi. Jadi itu sejarah yang menjadi khilaf ulama. Quran tidak mencatatkan tarikh tahun bila berlaku. Ya, jadi biarkan hal itu. Tapi tuduhan Ustaz Azhar Idrus yang mengatakan, beliau buat kesimpulan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengkafirkan Ashabul Kahfi, mengatakan Kristian itu mengkafirkan. Apakah bila mengatakan Kristian memberi maksud mereka kafir? Tak semestinya begitu, sebab di sana ada ayat surah Al-Baqarah, ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. Ya. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani dan golongan Sabiin, ya, yang beriman dan beramal soleh, itu ketika zaman mereka beriman dengan para nabi zaman mereka. Ya, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Ya. Jadi tidak bermakna bila kata mereka beragama Kristian itu mereka kafir. Ketika itu mereka berimanlah. Baik, itu tentang tafsiran ulama, ya. Itu bukan satu perkara yang perlu diperbalahkan sangat, sebab masing-masing ulama ada pandangan mereka. Tapi sini yang disepakati oleh para ulama ialah pendakwah mesti berakhlak mulia. Pendakwah mesti lembut dalam tutur katanya. Ya. Pendakwah tak boleh berkasar membuat kesimpulan yang lari daripada konteks ucapan. Ya, tak wajar begitu. Buat kesimpulan mudah. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai jahil, bodoh lagi dikata, sesat dan masuk neraka. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini pendakwah apa ni, Ustaz Azhar Idrus? Ya. Sedangkan timbangan amal yang paling berat, ya, sebaik-baik orang beriman ialah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling baik, kita tak melencong maksud kata-kata seseorang itu jauh daripada maksudnya. Macam mana nak dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkafirkan, mengkristiankan dengan maksud kafir Ashabul Kahfi, sedangkan beliau sendiri membacakan ayat innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang telah beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambah hidayat, petunjuk bagi mereka. Jadi jelas bahawa tuduhan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Ashabul Kahfi itu beragama Kristian kafir adalah tuduhan yang
melencong daripada maksud asalnya. Ya. Dan para pendakwah juga diingatkan, bahkan orang Islam, Nabi ingatkan supaya lembut, tidak berkasar, tak mudah menyesatkan orang, tak mudah mengatakan orang kafir ataupun mengatakan masuk neraka. Ya. Ini masalah kita pada zaman ini, para pendakwah yang kasar dan keras. Ya. Jadi hodoh nampak agama yang ditinggalkan Rasulullah SAW ini. Ya. Sedangkan orang Yahudi di Madinah, ya, satu hari mereka datang, sekumpulan mereka datang pada Nabi dan memberi salam. Salamnya Assalamualaikum. Assalam, assam, hampir sama bunyinya. Tapi maksudnya assam ni mampus. Nabi diam saja. Aisyah dengar, dia marah sebab mendoakan mati kepada Nabi. Lalu Aisyah jawab, Waalaikumsalam wa la'nah. Mampus dan laknat kata kamu. Lalu Nabi tegar, mahlan ya Aisyah. Jangan begitu Aisyah. Inna Allah yuhibbu rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah sukakan, ya, kelembutan, kesantunan dalam semua perkara. Ya. Jadi cukup-cukuplah Ustaz Azhar Idrus, ya, tegas pada orang yang tidak sehaluan. Ya, sedangkan yang sehaluan walaupun salah pun diam pula. Kenapa tak tegur orang yang mengatakan bahawa kita ada teropong yang tak pernah silap, ya, yang mengatakan rasuah tu sedekah, ya. Dan Ustaz Azhar pun ada banyak fatwa yang pelik, ya, yang silap, ya. Jadi tak usahlah membuat satu komen yang membuka maksiat-maksiat, caci cela yang banyak. Ustaz membuka dan caci cela yang banyak berlaku, ya. Sama-sama kita muhasabah. Janganlah kerana populariti kita, ramai pengikut kita, kita rasa kita tak pernah silap, ya? Kita rasa bongkak dengan pengaruh kita. Wallahualam. Okey tuan-tuan, komen saya baca detail lagi sikit daripada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri ni. Kenyataan media Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama berkaitan seruan kepada para pendakwah agar bersikap cermat dan tawaduk ketika mengulas persoalan isu agama. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal berasa sungguh kesal dengan kegobahan seorang pendakwah yang telah mengeluarkan bahasa kasar hingga membuat tomahan bahawa pemimpin negara sebagai sesat serta jahil ketika membincangkan iktibar dari kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran kepada para penjawab awam baru-baru ini. Tuduhan tersebut amatlah ekstrim serta keterlaluan. Hakikatnya, pemimpin negara tersebut tidak pun menyatakan para pemuda Ashabul Kahfi itu sebagai golongan tidak beriman. Sebaliknya, beliau telah mempertegaskan keimanan Ashabul Kahfi dalam ucapannya. Dalam ucapan tersebut, pemimpin negara telah mengajak para penjawab awam mengambil iktibar dari kisah tersebut dan mengajak seluruh rakyat agar menjadi warga negara yang berprinsip selaras dengan dasar kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang mempandukan keteguhan keyakinan pemuda Al-Kahfi itu. Malah huraian terhadap konteks peristiwa itu juga adalah tepat sebenarnya rujukan sumber-sumber tafsir dan tulisan ilmiah di mana kisah Ashabul Kahfi telah berlaku di zaman pemerintahan kaum Nasrani atau Kristian. Ia juga selari seperti penjelasan yang dibuat pejabat mufti wilayah persekutuan dalam isu pemuda Al-Kahfi yang berujuk kepada Irsyad Al-Hadis siri ke-50 kisah dan bilangan Ashabul Kahfi pada April 2046 dan Bayan Linas siri ke-286 adakah Ashabul Kahfi bagi Kristian Disember 2023. Okey tuan-tuan, kita boleh rujuk dekat jawab mufti sana untuk yang detail punya. Okey, mari terus menyokong kerja apa pada anda Pemat Nur Ibrahim. Assalamualaikum.